larang ialah larangan atau tegahan terhadap perbuatan atau percakapan bagi mengelakkan sesuatu yang tidak diingini berlaku. Lepas pantang larang orang Melayu yang masih relevan dan patut diamalkan dari perspektif teori sistem pemikiran bersepadu 4K SPB 4K melalui 4 aspek iaitu pemikiran, kerohanian, kebitaraan, kesaintifikan dan kekreatifan. Pemikiran kerohanian berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan, hubungan manusia dengan Yang Maha Pencipta sebagai hamba hablum minallah dan hubungan manusia sesama manusia serta dengan makhluk yang lain sebagai khalifah hablum minannas. Kebitaraan mengkaji kebijaksanaan orang Melayu dalam mengungkapkan pantang larang untuk mendidik serta menerapkan nilai murni. Kesaintifikan melihat logik dan kesaintifikan orang Melayu dahulu kala berkaitan dengan kejadian alam seperti hujan, buruh serta hubungannya dengan manusia dan kaitannya dengan haiwan serta tumbuhan. Pemikiran kekreatifan pula melihat kekreatifan orang Melayu menyusun ayat dan perkataan dalam pantang larang ini sehinggakan anak cucu bimbang untuk melanggarnya malah menurutnya tanpa banyak bicara. Pantang larang dalam kalangan orang Melayu, analisis dari perspektif teori SPB 4K. Kajiannya ini memanfaatkan teori yang berkaitan dengan falsafah dan pemikiran. Muhammad Yusuf Hassan yang menyatakan bahawa teori SPB 4K ini memperlihatkan 4 jenis pemikiran iaitu 1. Pemikiran luhur atau kerohanian, 2. Pemikiran lahiriah atau kebitaraan, 3. Pemikiran logik dan kesaintifikan dan 4. Pemikiran lateral atau kekreatifan yang perlu disebatukan oleh manusia menjadi hamba dan khalifah. Selain itu, dijelaskan juga bahawa unsur 4L atau 4K itu boleh membawa kepada 4S iaitu manusia soleh, solehah, manusia sarjana, manusia saintis dan manusia seniman. Menurut beliau lagi, teori pemikiran SPB 4L atau 4K ini hendaklah perlu dilengkapi dengan teori etika yang dipanggil sebagai SEB 4K iaitu sistem etika bersepadu 4K. 4K tersebut mewakili keagamaan, keprofesionalan, kerasionalan dan kemanusiaan. Pemikiran mempunyai hubung kait dengan aktiviti minda manakala etika permukaan hasil daripada hati dan perasaan untuk manusia bertindak dan berinteraksi. Seterusnya adalah pantang larang orang Melayu. Penerapan nilai baik adalah penting untuk mendidik masyarakat, maka wujudlah pantang larang yang berasal daripada orang tua-tua supaya dapat dipraktikkan dalam kehidupan. Terdapat dua unsur atau dua cara yang digunakan dalam penerapan pantang larang di kalangan masyarakat Melayu. Ianya adalah secara tersurat maupun tersirat. Ini adalah salah satu amalan masyarakat Melayu tradisional di mana pantang larang diamalkan dalam bentuk disiplin lisan. Seringkali dikatakan oleh orang tua-tua yang sentiasa mengingatkan anak cucunya supaya tidak melanggar pantang larang. Nasihat yang telah dilanggar terutamanya dari orang tua-tua adalah dianggap tidak sopan. Pantang larang ini mempunyai spektrum yang sangat besar di mana ia boleh ditujukan kepada setiap peringkat umur seperti kaum perempuan, kaum wanita yang hamil, kanak-kanak, bayi dan juga kaum lelaki. Abdullah Yusuf menyatakan dari sudut sejarah, sejak generasi ke generasi, adat dan sangat berkait rapat dengan adat dan sistem nilai, di mana ajaran dan peraturan dan undang-undang yang tidak bertulis. Hampir semua golongan dan lapisan masyarakat yang berbahasa Melayu dipengaruhi oleh faktor anonimisme, agama dan kekuasaan, termasuklah adat dan pantang larang orang Melayu. Terdapat setengah daripada pantang larang dipandang remeh oleh golongan ramai, namun masyarakat masih berpegang kepada sebahagian daripada pantang larang yang ada. Kebanyakan masyarakat Melayu amat berpegang kepada setiap pelanggaran akan memberi akibat buruk. Yang jelasnya, setiap pelanggaran akan dikaitkan dengan kuasa makhluk halus atau semangat dan tidak berasaskan aspek sains atau secara logikal. Pantang larang dalam membina kehidupan berkeluarga. Masyarakat Melayu beragama Islam dan mengikuti apa yang digariskan oleh agama Islam. Islam menggalakkan perkahwinan, merupakan sunnah Rasulullah SAW. Apakah manfaat perkahwinan? Ia dapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat menambah ketakwaan insan. Mari melihat rumusan ayat tersebut. Larangan kepada ibu hamil dan suami. Jom kita lihat. Larangan kepada ibu hamil daripada Hanafi Dola dan Anisa Parakbah. Larangan pertama ialah larangan tidur pada waktu senja.
Larangan kedua, tidak dibenarkan berada di luar rumah selepas maghrib. Larangan yang ketiga itu daripada Abdullah Yusuf 2005, tidak meminum minuman sejuk dan bergas. Manakala larangan keempat melarang untuk makan kerak nasi. Larangan keempat itu larangan mengalihkan sesuatu barang di rumah, dan larangan kelima ialah larangan duduk di anak tangga. Larangan yang keenam iaitu tidak dibenarkan melihat gerhana matahari, manakala larangan ketujuh tidak bertengkar dengan mak mertua. Apakah pemikiran rasional dan kemanusiaan untuk larangan ibu menghamil? Larangan kepada suami. Apakah pemikiran rasional dan kemanusiaan untuk larangan kepada suami? Anak dara tidak boleh menyanyi di dapur kerana dikhawatiri boleh mendapat pasangan hidup yang sudah berumur tua. Anak dara tidak boleh makan sambil baring kerana akan mendapat suami yang pemalas. Gadis yang sedang makan lalu berpindah tempat dengan kerap akan mendapat suami yang ramai, iaitu akan berkahwin ramai. Larang memelihara etika dan kesopanan sering berkait rapat dengan cara hidup seseorang manusia itu. Ianya telah dicipta sejak berkurun lamanya oleh nenek moyang kita untuk menjamin etika dan kesopanan seseorang anak Melayu dan menjaga nama baik keluarga mereka. Larangan bermain gendang di dalam rumah di mana hartanya akan habis dicuri orang. Larangan untuk duduk di atas bantal kerana akan menyebabkan bisul di punggung mereka. Adab makan. Walaupun hal ini dipandang remeh oleh sesebuah masyarakat, tetapi dengan cara pemakanan kita boleh melihat etika seseorang dalam kehidupan mereka. Terdapat pelbagai larangan tradisional untuk sebelum, semasa dan selepas makan yang telah diterapkan dari kebanyakan keluarga di Asia Tenggara. Lelaki tidak digalakkan untuk makan di atas pinggan yang bertindih kerana dipercayai akan berkahwin dua. Jangan makan menggunakan pinggan yang pecah atau sumbing walaupun sumbing itu kecil kerana ia boleh mendatangkan kecederaan kepada diri. Jangan baring atau tidur selepas makan kerana ia boleh mengganggu sistem pencernaan. Seterusnya, pantang larang berkaitan dengan makhluk halus daripada sebarang bencana dan penyakit. Kepercayaan orang dahulu adalah animisme. Animisme merupakan ciri utama dalam kepercayaan orang Melayu yang telah diwarisi dari zaman pra-Islam lagi. Animisme ini berdasarkan kepercayaan bahawa selain manusia mendiami bumi ini, ada juga terdapat makhluk halus atau dikenali sebagai jin. Ia juga terdapat 7 jenis jin. Jin pertama adalah jin penggoda atau hasut, jin mengikut, jin menumpang, jin bermukmin, jin sukarela paksa, jin upahan dan akhir sekali jin saka. Ketujuh-tujuh jin ini mempunyai pelbagai tugasan. Walau bagaimanapun, mereka mempunyai tugasan yang utama, iaitu menyesatkan kaum hadam, melakukan perkara yang sia-sia dan melalaikan mereka dan membuat perkara kotor, seperti mendorong mereka untuk melakukan zina dan membuat perkara yang jahat. Seterusnya, kekreatifan orang Melayu dalam mengungkapkan pantang larang berkaitan dengan padah dan alamat. Pemikiran kreatif orang Melayu mengenai pantang larang ini jelas terakam dalam kata indah bersifat talibun, pantun, perumpamaan, seloka dan toroba.
Sebagai contoh, memotong kuku pada waktu malam boleh memendekkan umur. Ini jelas nyata kerana pada zaman dahulu tidak mempunyai lampu seperti sekarang. Ia juga bermaksud melarang orang memotong kuku pada keadaan yang gelap yang boleh menyebabkan terluka dan sebagainya. Namun, dari perspektif pemikiran kerohanian, kebitaraan, kesaintifikan dan kekreatifan, pantang larang harus dipertahankan juga kerana kewujudan itu bukan sahaja untuk kebaikan dalam menjalani kehidupan masyarakat, malah juga dapat membentuk jiwa manusia yang seimbang. Sehubungan dengan itu, ada kewajarannya pantang larang orang Melayu ini dikaji bagi memperincikan lagi kerasionalannya agar semua masyarakat Melayu mengenali pantang larang nenek moyang mereka yang pernah menjadi cara penyampaian etika dan nilai serta kebanggaan pada suatu masa dahulu.